Ustaz, saya pening sebab segelintir kata hadis tentang wirid ramai-ramai di masjid, tapi ada yang kata tiada. Boleh tolong jelaskan? Yang kata ada tu dia kata bukan beramai-ramai. Yang dia kata zikir selepas solat memang ada. Dan yang kata tak ada tu, dan yang kata ada zikir beramai-ramai tu, ada satu riwayat daripada Ibn Abbas yang dibincangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya tengok dalam buku saya ada rasanya. Saya cek dalam buku saya Tata Cara Solat ni rasanya ada saya masukkan isu zikir selepas solat ni. Ada. Saya sebut di sini jauh sangat, banyak barang kat bawah ni, saya baca je lah. Secara umumnya kita telah mengetahui bahawa zikir selepas solat adalah sunnah yang boleh dianjurkan kepada umat Islam untuk mengamalkannya. Tapi ada perbezaan ulama pada zikir secara kuat. Imam Syafi'i sebut, dia kata apa? Di dalam kitab Al-Um, beliau sebut, dia kata, pendapatku untuk imam dan makmum, hendaklah mereka berzikir selepas selesai salat. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir tu. Maksudnya tidak menjaharkan, tidak bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun subhanallah, subhanallah. Tak payah ramai. Seorang-seorang je, senyap-senyap. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir kecuali jika imam mahu makmum mempelajari daripadanya. Mempelajari bacaan-bacaan zikir berkenaan. Maka ketika itu dijelaskan zikir, dikuatkan zikir dengan tujuan nak ajak makmum. Sehingga apabila didapati telah dipelajari daripadanya, maka selepas itu hendaklah dia memperlahankan balik, disenyapkan balik. Allah Ta'ala berfirman, ni Imam Syafi'i sebut, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Janganlah kamu menguatkan suara di dalam doa-doa kamu. Demikian pula jangan jangan sembunyikan dia. Adapun mengenai hadis Ibn Abbas. Yang ni dengar betul-betul. Hadis Ibn Abbas yang saya sebut tadi. Inna raf'a, hadis Ibn Abbas kata apa? Inna raf'a sauti bizikri, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir, hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika setelah orang ramai selesai solat fardu, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu memang pernah berlaku pada zaman Nabi. Hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas sebut tentang mengangkat suara. So adalah isu angkat suara pada zaman Nabi, memang ada. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sebut, dia kata apa? Aku berpendapat baginda menjelaskan suara zikir hanya seketika untuk orang ramai mempelajarinya daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis bersama ini atau selainnya tidak menyebut selepas salam tahlil dan takbir. Kadang-kala riwayat menyebut baginda berzikir selepas salat seperti yang aku nyatakan. Kadang-kala disebut baginda berlalu tanpa zikir. Maksud tak zikir langsung, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, masuk bilik, masuk rumah dia. Ummu Salamah pula menyebut duduk baginda selepas salat, tetapi tidak menyebut baginda zikir secara terang. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak terang. Jika seseorang berkata seperti apa, aku katakan seperti baginda pernah bersolat di atas mimbar yang mana baginda berdiri dan rukuk di atasnya. Kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud di atas tanah. Kebanyakan umur baginda tidak salat di atas mimbar. Tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh, yang tidak melihat baginda mengetahui bagaimana berdiri dalam salat, bagaimana rukuk dan bangun dari rukuk. Baginda ingin mengajar mereka keluasan dalam hal itu semua. Aku suka sekiranya imam berzikir dengan nama Allah di tempat duduknya sedikit dengan kadar yang seketika selepas kaum wanita pergi. Maksudnya duduk sat. Ini seperti apa yang Ummu Salamah katakan. Kemudian imam boleh bangun. Jika dia bangun sebelum itu atau duduk lebih lama dari itu pun tidak mengapa. Makmum boleh pergi setelah imam selesai memberi salam. Makmum boleh pergi selepas selesai imam memberi salam. Sebelum imam bangun pun tak ada masalah. Jika dia melewatkan sehingga imam pergi atau bersama-sama dengan imam, itu lebih aku sukai. Rujuk Al-Um, jilid yang pertama, Beirut Darul Ma'arifah.
Itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Nak lagi? Saya bagi lagi ya. Dah 12.30 ni, saya bagi lagi. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi pula. Ini tokoh yang tadi kita kata Imam Syafi'i sendiri. Ini tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dan syarah Sahih Muslim dia kata, dinyatakan dalam sebuah riwayat bahawa meninggikan suara ketika berzikir selepas selesai solat fardu telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Ibn Abbas pernah berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku akan dapat mengetahui bahawa solat itu dah habis sekiranya aku dengar zikir selepas itu. Inilah hujah bagi sebahagian kelompok salaf yang menyatakan galakkan mengangkat suara dengan takbir dan zikir selepas solat fardu. Di antara orang yang terkemudian menyatakan pendapat ini ialah Ibn Hazmin al-Zahiri, Ibn Battal dan sebagainya. Adapun para ashab mazhab yang diikuti dan selainnya, ni mazhab Syafi'i ni maksudnya, telah bersepakat mazhab Syafi'i bahawa tiada galakan untuk mengangkat suara dengan zikir dan takbir. Imam Syafi'i menyatakan hadis ini menunjukkan kepada suara kuat pada satu waktu tertentu yang singkat sehingga membolehkan untuk dipelajari tentang sifat zikir. Ia tidak dikuatkan pada sepanjang waktu. Itu Imam Nawawi. Ibn Hajar al-Asqalani, mazhab apa? Mazhab Syafi'i juga. Dia kata apa? Dan di dalam redaksi hadis di atas ada isyarat bahawa para sahabat tidaklah meninggikan suara mereka di dalam berzikir di saat yang telah disebutkan oleh Ibn Abbas. Saya katakan bahawa mengaitkan perbuatan tersebut kepada para sahabat perlu diteliti kembali. Sebab pada saat itu tidak tertinggal dari para sahabat kecuali sedikit. Imam Nawawi mengatakan, dia ulah balik kenyataan Imam Nawawi. Yang keempat, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malimbari. Ini ulama' tanah Melayu. Ulama' mazhab Syafi'i tanah Melayu. Di dalam kitab dia Fathul Mu'in, dia kata setelah membawakan pernyataan Imam Syafi'i tadi, dia sebut, dia kata, faedah. Syekh kami mengatakan, adapun berzikir atau berdoa dengan suara yang sangat keras di dalam masjid sehingga mengganggu orang yang sedang salat, maka sudah selayaknya hal seperti ini untuk diharamkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Harap-harap dapat menjawab soalan tu.